Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Pada petang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala ini, kita tidak lupa agar Allah Ta'ala merahmati mereka yang sakit dan menyembuhkannya, dan Allah Ta'ala merahmati mereka yang telah meninggal dunia di kalangan umat Islam. Waktu yang sama kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat segala bala, wabak dan berbagai-bagai musibah yang menimpa umat Islam, insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan kita mengenai amalan-amalan yang menjadi penghapus dan mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan amalan-amalan yang sudah saya sebut dalam sekitar 8 ataupun 9 amalan. Hari ini, amalan yang seterusnya ialah memberi makan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang miskin, ataupun sesiapa sahaja. Memberi makan kepada jiran tujuannya untuk mengeratkan hubungan kejiranan. Memberi makan kepada kaum kerabat untuk mengeratkan hubungan silaturrahim. Memberi makan kepada kawan-kawan untuk mengeratkan persaudaraan. Memberi makan khususnya kepada orang-orang yang miskin, susah, akan memberikan keceriaan dan menghilangkan kelaparan dalam hidup mereka. Sesiapa sahaja yang suka memberikan makan kepada sesiapa sahaja, dia sebenarnya mendapat satu kelebihan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mujibatil maghfirah it'amul muslim saghban. Adalah di antara perkara yang boleh menuntut keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah memberi makan kepada seorang Muslim yang lapar ataupun yang dahaga. Didiklah diri kita, keluarga kita, agar suka memberi makan daripada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kerana ia mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu kita banyak melakukan dosa. Kita mengharapkan memang Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Amalan yang seterusnya ialah bersikap belas kasihan terhadap haiwan. Jika haiwan itu tidak mengancam nyawa kita dan bukan binatang yang disunatkan di dalam agama untuk dibunuh. Khususnya binatang-binatang belaan, khususnya ternakan-ternakan yang sewajarnya menjadi tanggungjawab seseorang menjaganya. Seseorang yang menjaga haiwan-haiwan belaan, haiwan-haiwan yang jinak, khususnya kucing-kucing yang biasanya ramai ataupun ada di mana-mana sahaja. Orang yang memiliki sifat belas kasihan kepada binatang-binatang seumpama ini akan mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan di satu jalan. Dia lapar dan dahaga yang amat sangat. Dia menemui satu telaga. Dia turun dalam telaga itu dan dia meminumnya. Kemudian dia keluar daripada telaga itu. Tiba-tiba dia sedang melihat seekor anjing yang sedang terjeler-jeler lidahnya, menunjukkan lapar dan dahaganya. Dia memang di waktu yang sama kelihatan anjing itu menjilat tanah-tanah yang ada di sekeliling telaga itu dalam menunjukkan dahaganya yang amat sangat. Tiba-tiba lelaki ini berkata, laqad balagha hadzal kalb. Si anjing ini sampai ke dahagaannya yang sangat sebagaimana dahaga yang aku rasai. Dia pun turun semula ke dalam telaga, memenuhi air di dalam kasutnya. Dia dalam keadaan memanjat telaga itu
meletakkan kasutnya pada mulutnya yang dipenuhi air. Kemudian bila sampai di atas, dia memberi minum kepada anjing yang kelaparan itu. Maka Allah telah membalas sifat baiknya dan Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Bila sahabat mendengar kisah ini, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran." Adakah bagi kita dapat pahala juga dalam melakukan kebaikan kepada haiwan-haiwan dan binatang? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semua minuman yang kamu beri dan makanan yang kamu bagi kepada haiwan yang hidup itu, kamu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Terakhir untuk petang ini, amalan yang boleh kita lakukan yang mengundang keampunan daripada Allah ialah imatatul adha anit tariq. Membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan, di laluan-laluan, lorong-lorong dan tempat biasanya dilalui oleh sesiapa pun. Dalam erti kata lain, seseorang yang meletakkan sesuatu yang menyakitkan di tempat laluan orang ramai, dia mengundang dosa, mengundang bahala, mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah, jangan penternak-penternak lembu membiarkan lembu-lembunya berkeliaran di jalan-jalan, di lebuh raya, membuatkan akhirnya ada kemalangan. Tuan-tuan yang memelihara lembu itu kemungkinan lepas di atas dunia. Dia boleh melepaskan diri daripada dunia ini, tetapi akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat yang baik ialah membuang sesuatu yang menyakitkan, najis-najis, luka-luka, debu, sesuatu yang menyakitkan di jalan-jalan itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang yang melihat sesuatu yang menyakitkan di jalan, dia ambil, dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat seorang lelaki berbalik-balik di dalam syurga pada satu pohon, dia memotongnya min zahri tariq, daripada belakang jalan. Kanat tu'azzil muslimin, kerana pohon itu menyakiti orang Islam. Marra rajulun bi khasni syajarah ala zahri tariq." Lalu seorang lelaki dengan dahan-dahan kayu di atas jalan. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, aku memesan agar seseorang ini jangan menyakiti orang Islam. Fa udkhilal jannah." Kerana amalan jangan menyakiti orang itu akan memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Ketika orang lalu di satu jalan, dia mendapati satu dahan duri di atas jalan, maka Allah dalam satu riwayat, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin," ketika mana seorang lelaki berlalu di atas satu jalan, wajada, dia menemui satu dahan duri di atas jalan, fa akharahu, Allah Ta'ala akan memperlewatkan, fa syakarallahu lah, Allah Ta'ala akan membalas baginya pahala, fa ghafaralah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya. Moga-moga seseorang yang melakukan kebaikan di atas dunia ini, diampunkan dosanya dan Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurga. Moga-moga Allah Ta'ala juga akan memberi kelebihan kepada kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga kerana dia membuang sesuatu yang menyakitkan di laluan-laluan, di lorong-lorong, di jalan-jalan yang dilalui oleh orang ramai. Moga tiga amalan ini menjadi sifat dan menjadi amalan yang membawa kita ke syurga dan mengampunkan dosa kita insya-Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.